Okay, thank you. Okay, kita teruskan dengan Sentinel Control Structure. Okay, Sentinel Control Structure ni dia awal-awal yang video sebelum ni saya dah sebut yang kita akan stop bila dia masukkan special value. Okay, kat sini clue dia. Sentinel Control Repetition, the number of loop is not known. Kita tak tahu. Okay, the loop will stop when a sentinel value is reached. Apa itu sentinel value? Ini dia sentinel value. Sentinel value is a special value such as 0, -1, 999, yes, no, true, false. Okay, to indicate the end of data entry. Okay, yang kita biasa guna ni mungkin yes, no lah kot kan guna dekat ATM tu. Kita tak tahu orang depan kita tu dia nak buat berapa kali proses. Selagi dia tekan yes, sekejap nak check baki, sekejap nak transfer, sekejap nak buat apa lagi yang boleh buat kat ATM tu. Sekejap nak buat apa benda lah. Ada yes, no kan. Kita tak tahu berapa kali kita nak stop. Berapa kali kita nak loop. Okay. Medan nak terus pergi kepada, kita masuk contoh lah, contoh 21. Okay, create a program that calculate the total of mark entered by user until user key in -1. So kita nampak kat sini, bila masuk je -1, looping tu akan stop. So kita tahu ini adalah sentinel repetition. Sebab sentinel dia ada special value untuk stop dan value itu adalah -1. Okay, cara penulisan dia untuk problem analysis, mark, lepas tu read mark, ni boleh lah ni. Okay, read mark kalau tak nak letak add into total pun tak ada masalah. Okay, tapi kalau sebaiknya letaklah read mark and add mark into total, repeat until user enter -1 dan output kita adalah total. Okay, dia masih lagi konsep ICU nya tu masih ada, iaitu idea adalah yang ini. Input mark ini adalah dia punya I. Lepas tu ini dia punya C dan input lagi dia punya U. Itulah sentinel. Okay, input awal untuk initial, input akhir untuk updating. Initial dan updating kedua-duanya adalah input. Okay, yang lain tu macam biasa je lah. Cuma condition dia selagi tak sama -1, dia akan loop, dia akan buat proses dia. Okay, dan kenapa ada total equal 0? Sebab dia nak kumpul markah. That's why ada total equal 0. Kita tengok contoh untuk flowchart. Kemudian kita terus proceed dengan soalan Okay, total equal 0 sebab kita nak accumulate, dia adalah accumulator. Input mark ini adalah initial value, I. Ini adalah C, selagi tak sama -1, dia akan loop. Ini adalah updating. Ini yang saya risau ni. Input dan juga input yang ni adalah initial dan juga updating. Kadang-kadang ada input lain. Kat sini ada lebih daripada satu input contohnya. Input price, input assignment. Macam mana kita nak tentukan antara ketiga-tiga tadi tu, ada price, ada assignment, ada mark. Macam mana nak tentukan bahawa mark ini adalah initial? Kita tengok dekat dalam condition. Condition kita adalah mark. Jadi mesti kita punya initial adalah saja. Okay. Check dekat condition ni. Sebab nak check dekat input di atas dan di bawah kita tak tentu. Check dekat dalam condition. Kalau condition kita mark, maksudnya initial kita mesti mark, updating kita mesti input. Okay, kita cuba soalan. Tak guna sembang banyak Ada banyak contoh, kena check lah tengok. Pilih satu soalan, awak pilih. Pilih satu soalan. Soalan apa? Dua. Saya dengar dua betul dua. Okay, dua. Okay, so bila dapat soalan ni pastikan kita nak cari dulu apa yang patut kita cari. Okay, bagi tahu saya nak cari apa ni. Kita buat sama-sama. Nak cari apa dulu? Kita dah nampak dia punya apa ni? Sentinel kan? Stop bila -999. Jadi kita dah tahu dah kita punya condition kita. Apa dia kita nak tulis dalam ni?
Selagi dia tak sama dengan negatif 999. So apa yang tak sama ni? Okay, kita cari lagi. Apa lagi clue? Kita nampak dekat sini total temperature. Ada accumulator nak buat total. Jadi mesti kat sini akan ada total equal 0 dan akan ada total equal total tambah apa ni? Okay, kita check lagi. Okay. Apa yang kita nak simpan? Kita nak simpan temperature. So dekat sini kita mesti tambah temperature. Okay, itu kita kena tahu. Apa conditionnya dekat sini? Kita nak check apa ni? Kita pun kat sini nak check temperature. Okay, C dah ada. Apa initial kita? Initial kita kena read. Okay, read kena input. Apa yang kita kena input? Temperature will entered by user. Input pun temperature. Kalau nampak condition temperature, for sure input kita temperature. Updating? Updating kan sama dengan initial. Ini kan sama. So dia akan read temperature. Itu dia. Apa macam tambun dia. Temperature. Okay, kalau sentiment, initial dan juga updating dia sama. Okay, dah nampak dah clue dekat situ. Kita cuba buat. Saya buat pseudocode terus. Sekejap lagi baru kita patah balik. Okay, start. Besarkan sikit. Okay, apa yang kita nampak tadi, kita nak buat dia total kan? Kena read dulu, initial buat total dululah. Total. Kita boleh tulis set set total equal 0. 0. Okay, kemudian kita buat initial. Initial. Saya buat warna lain untuk nampak I, C dan juga U. Read temperature. Okay, ini adalah dia punya I. Okay, lepas tu Y. Y apa ni? Temperature not equal. Sekejap saya masukkan simbol dulu. Mana not equal? Okay, not equal. Apa yang nilai dia tadi lupa dah. Buku pula dah tutup dah. 999. Okay. Negatif 999. Okay, sebenarnya ni nombor favourite saya ni. Apa ni? Ni cerita lain lah, tak ada kaitan dengan programming. Ni nombor favourite saya. Saya suka simpan note duit ringgit-ringgit lah. Yang kan dia ada nombor siri tu kan. Saya simpan yang mana nombor siri 999 saya simpan. Dan sekarang saya dah ada berapa koleksi lebih kurang 30 keping kot. Saya dah simpan daripada dah 4 tahun dah saya simpan. Saya mula simpan ke 5 tahun macam tu. Check lah, ada nombor 99 saya akan simpan. Tu saya punya hobi lah. Dulu zaman sekolah simpan stamp. Dah kerja ni simpan duit yang berlabel 999. Okay. Kalau awak jumpa ada duit ni bagi saya, kita tukar. Okay, kembali kepada kelas pula. Ni selingan je walaupun macam memang tak penting pun saya nak share. Okay, bila dah masuk temperature, ini read untuk initial Sekarang kita nak read untuk apa pula? Kita nak read untuk apa pula? Lepas dah masuk temperature, kita nak simpan. Nak simpan dekat dalam total. Okay, jadi total sama juga dengan total tambah temperature. Okay. Lepas tu updating. Okay, yang warna biru saya labelkan dia biru. Updating sama read temperature. Ini adalah dia punya U. Ini tadi dia punya C. AICU. So kalau nampak dah U, mesti dekat bawah ni adalah N, Y. Okay. So lepas dah habis loop, apa kita nak buat? Dah habis loop, kita pun nak buat apa lagi? Kita nak print lah kita punya total tu. Print total. Okay, kemudian stop. Itulah dia pseudocode-nya.
Boleh tak nampak perbezaan dia? Okay, ni saya dah labelkan dah warna biru. Dia masih lagi sama kan? Conditionnya sama. Cuma perbezaan dia initial dan juga updating adalah input. Condition dia ada sentinel value. Kalau soalan tu tanya apa itu sentinel value, yang nyatakan sentinel value untuk pseudocode ni, negatif 999. Okay, saya akan cuba tukarkan kepada flowchart. Kenapa nak pergi jauh sangat kan? Sini je lah. Okay, read. Lepas tu Y. Y ni dia panjang sangat ni. Okay. Okay. Ni saya cuba lukis. Okay, start bentuk kapsul tu. Ini adalah bentuk parallel sebab dia adalah proses. Read, parallel pula, sorry, rectangle. Rectangle untuk proses. Okay. Read untuk parallelogram. Read untuk input, jadi bentuk dia parallelogram. Ya Allah, petang-petang tersasul je. Kemudian Y. Y. Buat bentuk diamond. Okay, pastikan ada true, false. False mesti sebelah kanan Kalau nak buat sebelah kiri ke bawah pun boleh, tapi sebaiknya sebelah kanan lah. Kalau tak nanti susah kita nak handle. Okay, true. So, proses bentuk rectangle. Kemudian, okay, NY ni tak wujud ya. NY tak wujud di situ. Okay. Read temperature ini adalah dia punya updating. So, bila updating, ingat. Updating mesti jump naik ke atas. Nak naik ke mana tu? Kecilkan lagi. Oh, dah terlajak lah pula. Okay. Okay, naik ke sini ya. Okay. Naik ke situ. Kemudian bila false barulah kita nak print total dan juga stop ni. Dia duduk di sini. Okay. Alright. So, bila false, print parallel. Dalam okay, stop. Okay. Alah, tak best lah. Tak maulah. Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, parallel. Okay. Allah Akbar, subhanallah. Ya Allah, azab betul. Okay, begitulah flowchartnya. Okay, sekarang saya nak minta awak cuba buat soalan yang seterusnya. Type dekat sini, saya tengok salah pun tak apa. Salah pun tak apa. Salah pun tak apa. Nanti saya betulkan, okay. Awak pula cuba cabar diri sendiri. IPO nanti cuba tulis. Tapi saya nak fokus kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, saya nak awak cuba buat, sekali IPO kita buat kemudian sama-sama. Saya nak awak buat soalan nombor 3 boleh? Cak tak best je. Bolehlah soalan nombor 3. Okay, cuba buat soalan nombor 3 sayang. Buat pseudocode dulu. Pseudocode sahaja. Dan katakanlah awak tak bersetuju, saya lain lah madam. Tak apa. Buat kat sini. Buat dekat sini pseudocode 2.
Buat sudokut masing-masing. Kalau kata media, saya pun lain. Semua berebut nak tulis. Kat sini ada ruang besar kan, letak je kat bawah-bawah. Okey, cuba. Apa yang awak nampak daripada soalan nombor 3? Saya bagi masa 10 minit. Ya Allah, dekat 4, 2 minit je lagi. Cepat kalau nak stop, kena cepat. Salah tak apa, janji ada je idea yang awak keluarkan. Habis soalan ni, kita stop. Tulis je apa yang awak rasa nak tulis. As long as ada something yang saya boleh reflect, tengok apa yang awak fikir. Okay, thank you. Dah ada dah nak tulis. Thank you so much. Oh, dia ni mencabar juga ni. Mencabar sedikit lah. Mencabar sedikit. Sedikit saja. Tak apa. Okay, start je. Apa jadi lepas tu? Oh, cepat Tak siap soalan ni. Saya tak stop kelas ni. Mana ni? Ada 3 orang dah. Okay, okay, cepat-cepat. Ada 3 orang dah ni. Thank you so much, sayang. Kalau letak kita tak stop kelas ni. Okay, set integer siapa? Okay, cuba-cuba yang lain macam mana? Ada 3 orang je ni. Boleh juga nak type dekat komen. Tulis dulu. Kalau orang lain nampak, saya nampak print ni dia. Tulis print. Tulis P lah. Apa benda pun tulis. Takkan tak nampak apa-apa langsung. Boleh type dekat chat. Awak nampak apa? Tadi dekat chat nampak apa? Takkan nampak itu je. Oh, ada dekat bawah. Seorang lagi dekat bawah. Okay. Okay, set integer equal kosong. Okay, kita tengok apa benda integers yang dimaksudkan. Oh, nak kumpul integer kan? Okay. Yang ini akan jadi, tak apa, tulis dulu. Tulis dulu. Okay, saya nak bagi clue lah. Apa yang akan berlaku jika dalam kelas tu akan ada nama yang sama. Pelajar tu contoh Akilah kan. Akilah Maisarah ada 2 orang. Apa yang akan berlaku? Nak kebetulan nama Akilah Maisarah binti Azizi ada 2 orang sama. Nama ayah pun sama. Apa yang akan berlaku? Saya keliru tak? Kalau saya keliru, komputer lagi keliru. So tengok, kalau kita nak kumpul apa? Kumpul, guna je variabel yang untuk kumpul. Apa dia variabel untuk kumpul? Total, sum. Semua sangkut kat sini ni. Sudah. Ya.
So jangan guna variabel yang sama. Variabel itu untuk itu sahaja. Yes. Okay. Okay. Read. Betul. Okay. Setakat ini betul untuk yang kedua lah, sudokod 2 lah saya tulis. Ni sudokod 1. Kalau ada siapa nak try lagi. Okay. 1. Okay. Y. Yes, betul. Okay. Y. Okay. Y apa? Ingat initial, condition, updating, tinggi, memang saya tak boleh buat bentuk. Oh, bentuk tak apa, bentuk medium buat. Bentuk medium buat. Awak masukkan nilai je sayang. Okay, bentuk medium buat. Terkejut saya tiba-tiba keluar mesej panjang kan. Integer not equal Okay, insert special character. Mana not equal? Okay. Medium dah letak dah tu. Not equal 0 soalan dia. Saya pun ingat-ingat. Lupa-lupa ingat. Oh kosong. Okay betul. Lupa-lupa ingat. Yes. Betul sayang. Sampai sini betul. Very good. Okay. Saya akan labelkan warna. Ini adalah untuk initial. Initial Okay. Ini adalah untuk condition. Okay. Condition. Okay. Yang atas boleh nak cuba boleh. Mungkin tak nak guna variable total. Nak guna sum. Tak nak guna number ke apa boleh. Boleh untuk sudut kod 1 boleh cuba buat. Tak semestinya sama dengan kawan awak. Okay. Bila dah masuk integer, alamak tak cantik lah pula berwarna-warni macam ni. Pening nak jadi dia. Tak payahlah warna-warni. Okay, bila read integer, kita dah masukkan integer kan? Dan integer tu tak sama dengan kosong. Apa nak buat dengan integer tu? Nak buat apa dengan dia? Okay, nak buat apa dengan integer tu? Yes, very good. Betul. Kita nak simpan dekat dalam total. Okay, bagus. Sudut kod 1 pun dah berjalan. Pandai sayang. Bagus. Berani cuba. Itu yang penting. Okay, dah lah benda susah kan. Kita tak cuba pula. Contoh macam apa dapat lesen kereta lah. Masa kita belum ada lesen tu macam susahnya. Tapi kita belajar-belajar dapat kan. Okay. Ya, betul. Betul. Saya tengok soalan balik ni. Okay, faham. Okay, soalan ni cabaran dia satu lagi dekat average. Untuk sudokod 2, cabaran dia satu lagi dekat average. Okay. Okay, bagus. Saya sukalah sebab macam nampak idea kan. Bukan senang nak dapat idea macam ni, tak senang. Ni tak senang nak dapat sampai macam ni, tak senang. Okay, terima kasih kepada yang cuba ni. Okay, saya happy sangat sebab ada yang berani nak cuba. Okay, cabaran dia yes. Average tu mencabar. Average tu macam mana nak kira tu, dia mencabar. Okay. Okay, betul tak? Kita tak tahu nak bagi apa kan, tak apa, tutup dulu. Tutup dulu kurungan tu. Kalau tahu tulis, kalau tak tahu tak apa, biar je kosong. Okay, nak bahagi apa itu cabaran. Yes, betul. Tinggal je kosong. Ini je yang saya nak tahu. Memang cabarannya di sini. Ini satu ilmu baru dekat sini. Okay, next seterusnya. Okay, sudokod 2 dah nak siap dah. Kita akan bincang untuk sudokod 2 dulu. Thank you so much. Okay, yang satu ni boleh je nak proceed. Boleh nak proceed. Okay. Okay, ataupun siapa tahu ni nak bahagi dengan apa ni? Bahagi dengan apa ni? Bahagi dengan apa ni? Okay, print average. Okay, betul. Kemudian. Okay, stop. Okay. Tunggu keluh lidah nak berkata-kata. Okay, dah selesai. Thank you. Sekarang kita sila semak dulu untuk sudokod 2 ni. Okay. Overallnya dah sangat bagus dah. Cuma tak tahu dekat sini kan.
Okey, saya akan bagi senario dulu. Senarionya dulu Okey. Sekarang kita nak kumpul apa ni? Integers. Maksudnya kita ada satu bekas. Bekas tu nama apa tadi? Total Dalam bekas ni nak simpan integer. Oh, pucuk mak kau. Sorry. Okey, dalam bekas ni kita nak simpan integer. Okey, integer masuk. Integer lagi masuk. Masuk lagi integer. Okey, sekarang macam ni. Bila masuk integer yang pertama, oh integer satu dah masuk. Kita nak simpan satu bekas ni. Oh, dah ada satu integer masuk. Masuk integer kedua, oh dah ada lagi integer masuk. Masuk lagi integer ketiga, dah ada lagi. Masuk lagi integer, oh ada lagi satu integer. Masuk integer. Masuk lagi, ada satu lagi integer. So kita nak tahu berapa bilangan integer. Kalau tengok kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 integer. So kita nak bahagi dengan 6. Jadi sekarang ni sebenarnya kita ada dua benda yang kita nak kumpul. Satu kita nak kumpul total integer. Satu lagi kita nak kumpul apa ni? Ini dah pakai total. Jangan pakai total lagi. Kita pakai apa? Sum pun boleh. Tapi apa formula dia? Sum sama dengan sum tambah apa ni? Kita nak kira ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Tambah 1. So nanti average adalah total bahagi dengan sum. Sebab sum ni adalah bilangan. Bilangan. Okay, ataupun kalau tak nak letak sum, tak amal lah sum medium nak letak bil. Boleh. Letak bil. Okay, ikutlah apa variable yang nak pakai, tak kisah. Tapi biasanya kalau kita nak accumulate ni, kita letak sum lah kan. Maksudnya kita nak kumpul. Jadi sila tambah dekat sini. Tang mana nak tambah tu. Ini kita nak kumpul integer. Satu lagi nak kumpul bilangan. Okay. Siapa nak try tambah? Ke saya tambah je lah, dah lewat dah kan. Okay. Faham kan nak kumpul bilangan tu? So saya tambah satu lagi, saya buat warna biru lah untuk tambahan. So sum sama juga dengan kosong. Sebab ini untuk kumpul bilangan integer. Saya buat dalam bracket kumpul bilangan integer. Okay. Yang total equal 0 itu kumpul jumlah integer. Yang ini bilangan. Faham tak maksud saya? Ini bilangan, yang ini jumlah. So nak letak kat mana? Letak di sini. Okay, yang lain dah betul dah. T total huruf kecil. Integer ni sebab dia auto caps lock. Kita letak dekat sini. Jangan lupa indentation sayang. Kena indent masuk dalam. Okay. Kita letak dekat sini. Sum. Sama juga dengan sum. Tambah 1. Sebab bilangan kan dia 1 lepas 1, 2 lepas 2, 3. Okay, read integer ini updating. Kita letak dalam. NY baru letak dekat luar. Okay, lepas tu average. Okay, total integer ni tak boleh sayang. Kenapa? Variable kita total. So kalau variable kita total, bermaksud apa dia? Kat sini pun mesti kena total. So ini tak boleh. Saya potong supaya awak alert. Okay, kalau tak potong nanti tak alert. Kita buat mistake yang sama Okay, format text. Okay, so mesti kena total sayang. Kena variable yang kita guna tu. Macam mana saya nak stop dia punya ni? Okay, faham tak? Kena guna variable yang kita buat. Kalau awak buat total integer, komputer check. Oh, dia nak cari total integer. Dia pun cari mana total integer? Tak ada. Kena guna variable yang konsisten. Okay, ini sum. Saya buat warna biru lah. So, kita akan bahagikan dengan sum. Okay, macam tu. Average A huruf kecil. Okay, itulah dia. Untuk pseudocode bagi Sentinel. Clear tak? Saya nak stop dekat sini. Boleh? Okay, boleh Nanti kita next class kita akan proceed Sentinel lagi dengan problem analysis dan juga flowchart. Okay, ada sebarang soalan? Tak ada, madam. Ada So boleh kita stop kat sini ya. Okay semua, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, dah. Waalaikumsalam. Thank you, madam.